Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar, warga pendidik Tanah Merah yang dikasihi sekalian, sekali lagi bertemu kita dalam bicara ilmu untuk membicarakan sesuatu yang boleh memberikan manfaat kepada kita semua dalam memberikan ilmu ataupun meningkatkan semangat kerja kita. Pada hari ini, pada hari Ahad awal minggu yang sebegini, marilah sama-sama kita melihat satu tajuk pada hari ini, iaitu satu daripada hashtag yang kita buat untuk PPD Tanah Merah kita, iaitu memanusiakan manusia. Apa yang dimaksudkan dengan memanusiakan manusia di sini? Maksudnya ialah mengembalikan nilai seorang insan itu kepada fitrah, melengkapkan seorang itu dengan ciri-ciri kemanusiaan yang sepatutnya, dan dengan perkataan lain, untuk memberikan wajah sebenar sebagai manusia yang sepatutnya ia jadi, manusia yang bagaimana. Dalam konteks memanusiakan manusia ini, ianya berkait rapat dengan nilai di dalam diri, berkait rapat dengan sikap, berkait rapat dengan tabiat, dan berkait rapat dengan bagaimana kita menggunakan minda untuk membawa kebaikan kepada diri sendiri. Dalam aspek ini, mari kita lihat tugas, peranan ataupun tanggungjawab secara global kita sebagai seorang manusia. Ada 3 tanggungjawab yang besar yang perlu kita urus sebaik yang mungkin, yang perlu kita laksanakan tugasannya, yang tidak boleh diswastakan kepada orang lain ataupun dipersyarikatkan kepada orang lain. Apakah 3 elemen penting dalam pengurusan ini, dalam pengurusan manusia ini? Pertama, iaitu mengurus diri sendiri. Maksud mengurus diri sendiri iaitu kita mesti menguruskan diri kita sebaik yang mungkin dalam 2 perkara. Yang pertama, pengurusan qalbu, iaitu pengurusan hati, dan yang kedua, pengurusan akal. Apa yang dimaksud dengan pengurusan hati di sini? Yang kita tahu bahawa hati adalah raja segala-galanya. Daripada hati yang baiklah yang akan menatijahkan kelakuan yang baik. Daripada hati yang baiklah akan membentuk sikap, tabiat, cara fikir yang baik. Oleh sebab itu, proses untuk membersihkan hati hendaklah dianggap sebagai suatu proses yang wajib dilalui oleh setiap insan yang benar-benar nak menjadi manusia yang sebenar-benarnya. Kalau di dalam rumah kita mesti ada mesin basuh, dan mesin basuh ini berperanan untuk mencuci pakaian. Pakaian yang sama kadang-kadang kita pakai, tetapi setelah ianya dibasuh. Oleh itu, begitulah juga hati kita yang sama, hati yang kekal daripada sejak dilahirkan ataupun qalbu yang kekal, maka ianya perlu dibasuh, dibilas, disabun, diklorak dan dibersihkan kalau mungkin setiap hari. Kalau sabun ataupun klorak digunakan untuk membersihkan daki-daki luar daripada pakaian. Tetapi apakah sabun, apakah kloraknya untuk membersihkan qalbu kita ini? Tidak lain dan tidak bukan bertitik tolak daripada beberapa perkara. Pertama, apabila Nabi memberitahu kepada sahabat bahawa hati manusia ini berkarat, maka sahabat-sahabat menanyakan Nabi bagaimana cara nak menyucikannya. Maka Nabi ingatkan 2 perkara, iaitu baca Al-Quran dan ingatkan kematian. Baca Al-Quran membersihkan hati,
Ianya merupakan wahyu ilahi yang bertindak sebagai klorak untuk membersihkan hati, melembutkan hati dengan banyak kita membaca Al-Quran. Dan mengingati mati pula, mengingatkan kita bahawa kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara. Maka kita tidak boleh bersewenang-wenangnya, tak boleh terus mengikut nafsu, tak boleh ikut kita katakan beraja di mata, bersultan di hati. Maka disitulah kita ingatkan bahawasanya bila-bila masa kita boleh dipanggil oleh Allah. Tepat sangatlah baginda Rasulullah menyebut untuk membersihkan karat-karat dosa, karat-karat yang tidak baik di dalam kalbu kita ialah dengan membaca Quran dan juga mengingati mati. Berbalik kepada persoalan ini, kita nak mengurus apa tadi? Pertama, kita mesti uruskan diri kita. Urus diri dalam aspek mana? Pertama, dalam aspek kalbu. Yang kedua, dalam aspek pemikiran. Qalbu melalui dua alat tadi. Pemikiran pula bagaimana? Iaitu kita mesti memasukkan pemikiran yang positif, pemikiran yang membina, pemikiran yang proaktif. Dan yang ini kita tak boleh suruh orang lain yang memasukkan dalam pemikiran kita, kecuali kita sendiri yang membuatkan pemikiran menjadi begitu. Seeloknya kita ada satu pattern pemikiran ataupun pola pemikiran. Pola pemikiran yang bagaimana? Pola pemikiran yang menempati arti kemanusiaan. Barulah tercapai hasrat memanusiakan manusia. Dari aspek mana? Yang pertama, dari aspek cara gaya kehidupan kita. Cara gaya kehidupan inilah yang membawa tabiat kita. Dan tabiat inilah yang membawa pada sikap kita dan kelakuan kita. Alangkah bertuahnya jika cara gaya kehidupan kita adalah cara gaya kehidupan yang penuh keinsafan. Insaf bahawa siapa kita. Insaf sampai bila kita berada di sini. Insaf ke mana kita selepas ini. Insaf ada orang-orang yang menaruh harapan yang tinggi terhadap kita. Dan bertitik tolak daripada keinsafan inilah yang akan membentuk satu pattern pemikiran. Dalam bahasa moden dipanggil paradigma. Dan selalu kita dengar perkataan diajak, mari kita anjakkan paradigma, paradigm shift. Apa maksud dianjakkan paradigma? Iaitu kita melihat sesuatu perkara dalam bentuk yang lebih ke depan, yang lebih baik, yang lebih menguntungkan kita. Itu dikatakan paradigm shift. Umpamanya, pada hari ini kita turun ke sekolah. Ya, kita turun dari rumah. Untuk buat apa? Untuk jadi cikgu. Cikgu yang bagaimana? Cikgu yang mengajar. Mengajar yang bagaimana? Kita ada keupayaan ataupun kita dah ada tugasan yang tertentu bagaimana nak mengajar. Tetapi seorang guru yang paradigm shift pemikirannya ataupun pemimpin sekolah para PGB yang shift pemikirannya, paradigmnya, ia akan melihat bahawa turunnya dia pada pagi ini merupakan turun jalan berjihad, iaitu mengajak orang kepada kebaikan melalui menaburkan ilmu. Turunnya dari rumah ini merupakan ibadat kerana ini adalah tuntutan agama. Turunnya daripada rumah ini untuk menjadikan dia orang yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Sebab kebolehan yang ada, peluang yang ada, orang berilmu, dia nak suruh orang lain juga berilmu. Maka itulah dia seorang guru yang bercita-cita tinggi, dia nak orang lain pandai dan kalau boleh lebih pandai daripada dia. Itu maknanya ialah paradigm shift. Apabila berada di organisasi pula, sama ada di pejabat ataupun di sekolah pula, dia memikirkan bagaimana nak memberi jasa kepada rakan sejawat. Dia memikirkan agar tak terbeban rakan sejawat. Dia memikirkan bagaimana untuk menyumbang dalam organisasi. Maka inilah ya yang dikatakan pekerja ataupun guru, staf sokongan ya yang memiliki ciri-ciri kecemerlangan yang sangat-sangat diperlukan pada zaman sekarang ini. Paradigm shift lagi. Bagaimana dia melihat kerjanya sebagai seorang guru atau penjawat awam. Apa yang boleh dia sumbang kepada masyarakat selepas waktu kerja. Maka pemikiran ini akan mengajak orang ini terlibat dengan aktiviti di masjid, aktiviti surau, NGO dan sebagainya. Yang sentiasa memikirkan tentang orang lain, bukan kepada diri sendiri. Inilah dia yang dikatakan seorang insan yang berbentuk manusia sebenar dalam proses memanusiakan manusia. Okey, itu yang pertama, pengurusan diri.
Yang kedua yang perlu kita uruskan untuk menjadikan manusia sejati, iaitu kita menguruskan keluarga. Kerana kita memilih untuk berkeluarga, maka kita nak pastikan keluarga kita sakinah, mawaddah dan warahmah yang membawa kebahagiaan, ketenangan, dan melalui keluarga ini pula lahirnya anak-anak yang soleh dan solehah yang akan menyumbang kepada kejayaan umat sejagat dan sebagainya. Jadi dalam perkataan lain, kita menguruskan diri dalam konteks untuk memanusiakan manusia ini, kita menguruskan diri sendiri, menguruskan keluarga, dan yang terakhir, yang ketiga, menguruskan kerja sosial. Kerja sosial ini ada dua. Yang pertama, kerja sosial yang wajib. Jika kita kerja kerajaan, kita ada majikan. Kita ada kerja swasta, kita ada majikan. Maka kita tidak boleh tidak mesti patuh kepada peraturan ataupun tugasan yang telah ditentukan oleh majikan kita. Kemudian kerja sosial yang kedua, iaitu kerja sosial kita dengan badan-badan kerajaan, dengan pihak luar. Yang ini merupakan bukan satu tuntutan fardu ain, tapi mungkin tuntutan fardu kifayah. Tetapi kita berada di depan untuk memainkan peranan-peranan ini supaya kita dapat memberi manfaat, wujudnya kita dapat memberi manfaat kepada orang lain. Jadi itulah dia 3 elemen penting dalam memanusiakan manusia, iaitu pertama, uruskan diri sebaik mungkin, kedua, uruskan keluarga secemerlang yang mungkin, dan uruskan kita di tempat kerja sesempurna yang mungkin. Dan insya-Allah dengan kita memegang kepada konsep ini, berjayanya hashtag kita memanusiakan manusia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi